Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka kerana menjemput saya untuk berkongsi pengalaman saya berkenaan pembacaan pantas. Saya ialah Dr. Siti Fauza binti Ahmad, pensyarah kanan dari Jabatan Pergigian Restoratif Fakulti Pergigian Universiti Malaya. Saya bukanlah pakar dalam bidang ni, tetapi saya adalah salah seorang yang memerlukan dan mengamalkan pembacaan pantas di dalam kerja seharian saya. Di sini saya akan berkongsi tips-tips pembacaan pantas yang saya gunakan. Banyak tips-tips lain yang anda boleh dapati di laman sesawang. Walau bagaimanapun, tidak semua tips sesuai untuk semua orang. Saya harap tips yang saya kongsikan pada hari ini sedikit sebanyak berguna untuk adik-adik, anak-anak dan rakan sekalian. Okey, sebelum saya kongsikan tips-tips pembacaan pantas, kita mesti faham kepentingan membaca. Kenapa kita perlu membaca? Okey, antara kepentingan membaca ialah menambah ilmu. Bila kita menambah ilmu, kita menambah informasi. Ilmu yang kita peroleh itu akan berguna juga satu hari. Tak semestinya pada hari yang sama kita akan guna ilmu yang kita dapat. Secara tidak langsung memberi ilham jika kita perlu menulis karangan dan sebagainya. Okey, yang kedua ialah mencambah minda. Apabila minda kita aktif, secara tidak langsung kita akan melambatkan penyakit-penyakit berkaitan usia seperti Alzheimer, demensia, insya-Allah. Kemudian membaca juga dapat mengurangkan tekanan. Apabila kita membaca cerita yang ringan seperti novel, kita akan fokus terhadap cerita tersebut, maka secara tak langsung akan kurangkan stres terhadap kerja-kerja kita. Ia seperti distraction daripada kerja hakiki kita. Bila kita membaca, kita juga akan menambah vocab. Kita akan belajar terminologi-terminologi yang tertentu. Kenapa perlu menguasai pembacaan pantas dan berkesan? Pelajar-pelajar sekolah menengah, pelajar-pelajar IPT, ahli-ahli akademik, editor dan sebagainya masing-masing mempunyai tugas yang berbeza, tetapi masing-masing memerlukan pembacaan yang luas. Sebagai pelajar, harus menimba ilmu sebanyak yang mungkin. Oleh itu, terpaksa membaca banyak bahan bacaan. Sebagai editor pun perlu membaca dengan banyak dan dalam jangka masa deadline yang pendek. So, semua ini memerlukan pembacaan yang meluas dan kadang-kala kita perlukan pembacaan yang mendalam. Jenis-jenis bahan bacaan dan keperluan untuk membaca bacaan tersebut mempengaruhi teknik dan rentak kita membaca. Ini adalah kerana kita akan menjadi selektif terhadap teknik dan tempoh bacaan kita. Teknik bacaan pantas kita yang biasa kita buat adalah skimming dan scanning. Skimming dan scanning memberi perhatian terhadap perkara penting, fokus bahagian tertentu, di mana scanning membaca cepat untuk mendapat maklumat khusus, melangkaukan bahagian yang kurang penting, dan ini menjadikan bacaan lebih cepat. Saya sendiri perlu melatih diri untuk membaca dengan pantas dengan hasil pembacaan yang berbeza. Ini adalah kerana dalam tugasan saya sebagai ahli akademik dan doktor pergigian, memerlukan saya membaca sesuatu bacaan itu dengan rentak dan teknik yang berlainan. Seperti anda semua, setiap kerja kita lakukan semua ada deadline. Betul kan? Contoh, jika saya perlu menyemak hasil kerja penuntut dan memberi markah, maka saya perlu bacaan yang mendalam dan teliti supaya dapat memberi penilaian yang sewajarnya terhadap tugasan penuntut. Jika saya perlu membuat penulisan ilmiah, saya perlu merujuk kepada artikel-artikel saintifik yang banyak dalam masa yang terhad. Maka saya perlu membaca pantas dengan pembacaan yang meluas tetapi menghasilkan pemahaman yang mendalam. Kerja seharian saya menuntut saya untuk membaca dengan pantas dan kadang-kadang saya perlu membuat keputusan dengan cepat. Secara umum, seseorang individu itu membaca sebanyak 250 patah perkataan dalam masa 1 hingga 2 minit. Itu ialah anggaran satu muka surat. Anda boleh cuba uji kepatuhan saat anda membaca di YouTube. Kalau anda buka YouTube,
Anda boleh search how fast can you read. Anda boleh uji kepantasan anda di situ. Oleh itu, kalau anda membaca lebih daripada 250 patah perkataan dalam masa seminit, anda juga adalah pembaca yang pantas. Okey, sekarang saya akan kongsikan tips-tips pembacaan pantas saya berdasarkan pengalaman saya sendiri dan sedikit saya tambah dari hasil pembacaan saya di laman Sesawang dan artikel-artikel yang berkaitan. Yang pertama adalah fokus. Bila anda lebih fokus, anda akan jadi lebih efektif. Persekitaran memainkan peranan penting untuk kita menjadi lebih fokus. Pilih tempat yang bersesuaian untuk pembacaan bahan bacaan anda. Okey? Kita juga boleh gunakan jari ataupun penunjuk untuk menunjuk bahagian-bahagian perkataan-perkataan yang kita baca. Kalau anda semua ingat, kita semua ingat sewaktu kita belajar mengaji dahulu, kita menggunakan penunjuk. Jadi bila kita menggunakan penunjuk tu, kita akan lebih fokus terhadap bacaan mengaji kita. Jadi ini kita boleh apply, boleh juga guna tips ini apabila kita membaca untuk bacaan pantas. Jika anda ikut penunjuk tu, anda gerakkan penunjuk tu dengan laju, maka anda akan membaca dengan lebih laju. Okay. Sebenarnya, apabila kita letakkan pointer tu atau penunjuk tu di satu-satu perkataan, mata kita boleh tangkap perkataan yang terletak dalam radius 1 inci. Yang kedua adalah pilihan jenis bahan bacaan. Kerana bahan bacaan, seperti saya kata tadi, mempengaruhi teknik dan kepantasan kita membaca. Okey, bahan bacaan ilmiah memerlukan kita membaca dengan berhati-hati kerana kita tidak mahu terlepas bahagian yang penting ataupun bahagian yang mengelirukan. Tetapi kita masih boleh membaca laju pada teks yang biasa. Maknanya, pada bahagian yang kita tak faham ataupun bahagian yang penting, kita baca perlahan sedikit. Tetapi pada bahagian yang tidak berkenaan, kita boleh membaca laju. Yang ketiga, kita perlu ada rasa ingin tahu lebih lagi. Ini adalah bacaan yang aktif. Maknanya, bila kita telah pilih bahan bacaan tadi, kita mesti wujudkan dalam diri kita rasa yang ingin tahu apa yang kita boleh dapat daripada bahan bacaan yang kita pilih tadi. Jadi sebelum kita mula membaca, kita setkan dalam minda apa yang kita hendak tahu dan apa maklumat yang kita perlu. Secara tak langsung, otak akan mengenal pasti maklumat yang relevan dengan lebih cepat. Okay? Kadang-kadang kita perlu berhenti sejenak untuk fikir apa yang kita baca. Terutama apabila kita jumpa fakta yang menarik dan relevan, jadi kita berhenti. Kita luangkan masa untuk refleks dan ambil nota bahagian tersebut. Okay? Ini akan membantu kita untuk lebih mengingat. Yang keempat, kita perlu tahu bila untuk memperlahankan kelajuan pembacaan. Okay, kita baca laju di kawasan ayat-ayat yang tidak memiliki kepadatan informasi, tetapi kita perlahankan kelajuan apabila berada di kawasan yang mempunyai informasi yang banyak dan penting. Kita mesti sedar, kita mesti alert atau aware kepada kepantasan kita membaca. Yang kelima, kita cuba jadikan bahan bacaan kita lebih menarik. Kita perlu kekal fokus, terutama apabila kita membaca buku-buku akademik. Kita mesti berfikiran positif terhadap bahan bacaan tersebut. Contohnya, kita tanya diri kita, apa yang kita akan dapat daripada buku ini jika saya menjadi lebih kreatif terhadap bahan bacaan ini? Buka minda terhadap bacaan tersebut. Cuba jadikan bacaan itu menarik. Itu sebab kadang-kadang kita perhatikan ada orang suka guna highlighter
ataupun menconteng kawasan-kawasan tertentu. Ini bagus supaya bila kita dah highlight kawasan yang mempunyai informasi yang penting atau relevan, kita telah tetapkan titik fokus, dan apabila kita ulang semula untuk membaca, kita boleh menambah kepantasan bacaan kita sebab kita telah ada poin-poin yang kita boleh lajukan bacaan, poin-poin yang kita boleh perlahankan pembacaan. Okay, last sekali akhir sekali, untuk mahir dalam membaca pantas ni, kita mesti praktis. Maknanya kita mesti cuba buat latihkan diri untuk membaca pantas. Kemahiran membaca pantas ni tak datang dalam satu malam. It doesn't happen overnight. Okay, so cuba amalkan. Contohnya, ambil satu buku, habiskan dalam masa 1 minggu. Okay? Kalau membaca buku, kalau kita ataupun kalau anda baca buku yang bukan dalam bahasa Melayu, dan ada perkataan yang tak faham, sediakan kamus atau Google dan cari maksudnya pada masa tu juga, there and then. Okay? Supaya apabila kita jumpa perkataan tersebut pada pembacaan kita yang akan datang atau yang seterusnya, kita dah tahu makna, dan ini membantu kita untuk membaca lebih pantas. Semasa saya belajar dulu, saya ada sediakan kamus kecil, okay, untuk saya mahirkan perkataan ataupun tambah vocab dalam bahasa Inggeris, dan juga untuk saya ingat terminologi yang saya belajar. Saya tulis dalam buku nota kecil tu, dan maksud dia sekali, makna dia sekali. Okay? Jadi bila saya membaca artikel selepas tu, saya dah boleh baca dengan lebih pantas sebab saya dah tahu makna, dan saya ingat makna tersebut. Okay? Semasa zaman saya bersekolah dulu dan di universiti, tak ada smartphone lagi. Okay? Jadi tak ada Google. Kamus adalah teman baik saya. Saya ada kamus kecil yang saya bawa dalam beg. Jadi kalau saya terjumpa perkataan-perkataan yang saya tak tahu, ataupun terminologi yang saya tak tahu, saya akan terus tulis dalam buku nota tu, cari makna tersebut dengan segera. Okay? Sekarang ni teknologi di hujung jari, maka lebih mudah untuk mencari makna perkataan. Okay. So, kegerapan membaca juga membentuk satu gerak hati dalam diri kita. Kita boleh agak atau fikirkan kepantasan yang kita mahu pada isi kandungan dan keperluan pembacaan yang tertentu. Okay? Secara tak langsung, kita boleh kenal pasti dan atur kelajuan pada bahan-bahan pembacaan. Okay, bahan-bahan bacaan santai kita boleh baca dengan laju sebab kita tak perlukan pemahaman yang mendalam. Okay? Bahan-bahan akademik, bahan-bahan ilmiah, kita perlu membaca dengan pada fasa-fasa yang berbeza. Okay? Pada bahagian yang ada informasi yang padat dan relevan, kita perlu memperlahankan pembacaan. Tapi pada teks yang kurang informasi, kita boleh mempercepatkan bacaan. Okay, dengan cara itu, kita dapat membaca dengan lebih pantas. Sekarang ni masa untuk uji tahap kepantasan membaca anda. Okay. Pilih satu bahan bacaan, buku cerita atau surat khabar, apa-apa saja. Tetapkan timer pada 1 minit. Boleh guna handphone. Okay. Sekarang ni tanda baris permulaan bacaan. Bila anda start membaca, onkan timer dan berhenti membaca apabila masa tamat. Okay. Tandakan baris akhir bacaan. So, kirakan bilangan baris yang anda telah baca. Katalah 20 baris ke, 30 baris ke. Okay. Sekarang ni kira bilangan perkataan yang ada dalam satu baris. Okay, kalau satu kertas A4 biasanya boleh dapat dalam 10 patah perkataan. Tapi kalau anda guna buku cerita
ataupun surat khabar, mungkin dalam satu baris tu ada 6-7 patah perkataan. Jadi bilangan perkataan tersebut kalikan dengan bilangan baris yang anda telah baca dalam tempoh 1 minit. Katalah satu baris tersebut ada 5 patah perkataan dan anda telah membaca sebanyak 20 baris. Jadi 20 kali 5 adalah 100. Jadi anda telah membaca 100 patah perkataan dalam masa 1 minit. Itu sangat perlahan sebabnya seperti yang saya telah terangkan tadi, secara umum secara kasarnya setiap individu itu membaca sebanyak 250 patah perkataan seminit. Jadi bila anda dah tahu berapa tahap kecekapan atau kepantasan anda membaca, anda boleh improve, boleh tingkatkan kemahiran dengan gunakan tips-tips yang saya bagi tadi, seperti fokus, gunakan penunjuk, pilih persekitaran untuk membaca, dan tahu apa yang hendak dibaca, apakah perkara-perkara atau informasi yang anda hendak pada bahan bacaan tersebut. Okay? Jadi fasa-fasa tersebut cuba amalkan tips-tips yang ada dan lihat sama ada anda telah berjaya meningkatkan kepantasan membaca anda. Saya harap tips-tips yang saya kongsikan hari ini bermanfaat kepada adik-adik, anak-anak dan rakan sekalian. Di sini saya ingin galakkan anak-anak untuk memupuk minat membaca seperti pepatah, membaca jambatan ilmu. Ilmu kita akan menjadi lebih luas dengan pembacaan. Islam juga menyuruh kita membaca dan kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Sebelum kita memulakan satu pekerjaan pun, kita perlu membaca manual. Okay, sebelum saya undur diri, saya ingin berkongsi bagaimana saya mengajak anak saya membaca dengan lancar semasa mereka di peringkat tadika sebelum sekolah. Okay? Saya akan belikan mereka komik, cerita kartun kegemaran mereka. Ada jugalah komik ilmiah, tetapi saya pastikan bahasa dalam komik tersebut sesuai untuk usia mereka. Okay? Saya pilih komik kerana dalam komik tu terdapat dialog-dialog yang pendek dalam penceritaan komik tersebut. Jadi anak-anak tak bosan dan mereka merasakan mereka telah baca dengan cepat pada satu-satu babak tu. Oleh itu mereka akan terus cuba membaca kerana mereka nak tahu apa yang watak kegemaran mereka tu cakap selepas babak yang sebelum tu. Dan mereka akan terus membaca sebab nak tahu jalan cerita sampai habis. Kemudian mereka akan minta pula siri yang seterusnya. Jadi semasa mereka di peringkat awal belajar membaca ni, kita mesti duduk sekali dengan mereka dan luangkan masa membaca dengan mereka. Sekian perkongsian dari saya untuk hari ini. Saya mohon maaf anda ada kekurangan dan kekilafan pada perkongsian saya. Saya juga ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada pihak Dewan Bahasa dan Pustaka dan sahabat saya Puan Sadisa Hashim kerana memberi saya ruang untuk berkongsi pengalaman saya dan juga tips yang saya perolehi dari laman Sesawang. Segala yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu dari diri saya sendiri. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua yang menonton pada hari ini? Saya berharap semuanya sihat, bergembira, mungkin di samping keluarga atau mungkin sekarang sedang bertugas di pejabat. Saya Nur Zatul Akmal binti Tujad atau lebih mesra dengan panggilan Kak Akmal. Ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dewan Bahasa dan Pustaka kerana menjemput saya dalam program Wacana Maya bersempena dengan Dekad Membaca Kebangsaan DMK 2020 peringkat sektor awam. Terima kasih banyak-banyak kepada Dewan Bahasa dan Pustaka, dan saya difahamkan program ini
DMK 2020 adalah bertujuan untuk menyemarakkan budaya membaca dan budaya ilmu dalam kalangan masyarakat. Apabila kita bercakap tentang membaca, ia bukanlah satu hobi yang menyeronokkan bagi sesetengah orang, ya, bagi sesetengah individu. Itu termasuklah sebenarnya yang setengah individu tu adalah termasuk Kak Akmal sendiri. Pada waktu dahulu, ya, apabila disuruh membaca tu, ya Allah, ya Tuhanku, lihatnya, membaca hanya kerana terpaksa, membaca hanya kerana ingin lulus dalam peperiksaan. Itu yang berlaku pada sebahagian daripada kita. Jangan nafikan tentang perkara itu. Akak percaya ramai juga seperti akak dulu, ya. Okey, dan pada hari ini perkongsian Kak Akmal adalah berkaitan dengan pengalaman Kak Akmal sendiri. Bagaimana untuk kita menjadikan budaya membaca, hobi membaca itu menyeronokkan, menggembirakan dan bukan kerana terpaksa. Boleh, ia sebenarnya boleh dilaksanakan, boleh dilakukan. Oleh yang demikian, tajuk yang ingin Kak Akmal kongsikan pada hari ini adalah menyuburkan rasa redha dan gembira dalam membaca. Sekali dengar tajuk tu macam ustazah-ustazah dalam tazkirah malam Jumaat, tapi Kak Akmal bukan ustazah, ya. Kak Akmal penjawat awam, ya, yang ingin berkongsi tentang pengalaman Kak Akmal. Semoga dengan pengalaman Kak Akmal ini, okey, dapat dikongsikan dan memberi manfaat kepada yang menonton pada hari ini, dan seterusnya akan menyuburkan rasa seronok, akan menjadikan hobi membaca itu adalah salah satu hobi utama kalian. Okey? Berbalik kepada tajuk yang Kak Akmal nyatakan tadi, bagaimana menyuburkan rasa redha dan gembira dalam membaca. Telah Kak Akmal sebut tadi, membaca pada dahulunya adalah merupakan satu keterpaksaan buat Kak Akmal. Namun demikian, perlahan-lahan apabila Kak Akmal telah mendapat kata orang itu satu jalan, mendapat satu petua, maka ia bukan lagi menjadi terpaksa. Ia telah bertukar menjadi satu hobi dan kegemaran Kak Akmal di masa lapang. Okey, bagaimana, ya, kita nak rasa redha dan gembira dalam membaca ni? Mudah saja. Perkara pertama, ada beberapa petua yang ingin Kak Akmal kongsikan. Ini berdasarkan pengalaman, ya. Perkara pertama, caranya adalah kita kena kenal diri kita. Bagaimana kita nak kenal diri kita? Apabila kita menonton wayang gambar, kita menonton filem, kita tahu filem apa yang kita suka. Ada setengah individu sukakan filem seram, ada setengah individu sukakan filem yang kelakar, yang ada unsur humor. Ada setengah orang sukakan filem-filem penyiasatan, dengan izin thriller, investigation, ya. Ada setengah individu sukakan cerita yang mungkin ada berunsur klasik, mungkin filem cinta, filem-filem romantik. Tak ada salahnya. Okey, tak ada salahnya. Itu adalah bergantung kepada diri kita sendiri. Sama juga dengan membaca. Untuk pengalaman Kak Akmal, okey, Kak Akmal cuba untuk membaca pelbagai jenis buku. Okey, dan daripada situ Kak Akmal tahu buku-buku yang bagaimanakah yang menepati dan kata orang itu mengikut kepada naluri jiwa kita. Okey, yang paling penting apabila kita ingin rasa redha dan gembira apabila membaca, ya, tidak dipaksa-paksa, kita kena seronok pegang buku itu, kita kena rasa seronok baca buku itu. Untuk Kak Akmal berminat untuk membaca buku-buku, majalah, apa saja bahan-bahan bacaan yang berkenaan dengan kekeluargaan. Okey, untuk sahabat-sahabat di luar sana, apa yang anda boleh lakukan adalah mungkin boleh pergi ke perpustakaan, pergi ke kedai-kedai buku, bacalah pelbagai buku yang ada di perpustakaan dan di kedai-kedai buku. Cuba, sekiranya pada muka surat pertama, kedua dan ketiga anda merasa bosan dan tidak ada minat untuk meneruskan pembacaan, maksudnya itu adalah bukan buku yang kena dengan jiwa anda. Kerana anda tidak merasa redha dan gembira untuk membaca buku tersebut.
Okay, mudah kan? Okay, namun demikian sekiranya kita dapat meneruskan membaca muka surat ke-4, ke-5, ke-6 dan seterusnya hingga ke tamat, maksudnya kita gembira dengan jenis buku dan bahan bacaan tersebut. Okay, oleh demikian tak perlu kita membazir membeli buku yang kita tak pasti adakah ia kena dengan jiwa kita. Okay, lebih baik kita pergi dulu ke kedai buku, pergi ke perpustakaan, dan kita mungkin boleh melihat deskripsi buku-buku di internet terlebih dahulu, dan daripada deskripsi tersebut kita tahu bahawa inilah buku dan bahan bacaan yang kita cari. Sahabat-sahabat semua, Kak Akmal ingin kongsikan dengan anda salah satu buku yang benar-benar menggembirakan Kak Akmal. Benar-benar menyebabkan Kak Akmal rasa reda untuk membaca sehingga habis, ya, daripada muka hadapan sehingga ke muka belakang. Ini adalah bukunya, okay, ditulis oleh IR Zainuddin Omar. Kak Akmal bukan nak iklan, tetapi Kak Akmal nak beritahu betapa seronoknya membaca buku ini kerana dia dekat dengan buku ini dekat dengan jiwa Kak Akmal. Dari Kembara 40 tahun Si Kutu Berhak. Ini adalah salah satu jenis buku yang boleh menyebabkan kita merasa seperti terbuai, kita merasa diri kita berada di tempat-tempat yang dinyatakan di dalam buku ini. Perjalanan pengembaraan seorang individu bernama IR Zainuddin Omar yang menyebabkan kita ingin, kita pun rasa nak berangan, kita rasa ingin bermimpi untuk sampai ke tempat-tempat yang telah beliau sampai, telah beliau lawati. Okey, ini adalah salah satu contoh, ya. Okey, di mana berkenaan dengan tajuk Kak Akmal iaitu menjuburkan rasa redha dan gembira. Apabila kita membaca, kita kena pastikan bahawa bahan bacaan tersebut memberi manfaat kepada kita, memberi ilmu kepada kita dalam mungkin suasananya kadang-kala serius, kadang-kala santai. Tapi jenis buku yang Kak Akmal baca ini adalah jenis yang santai. Ini adalah salah satu contoh, ya. Sahabat-sahabat semua, sesuai dengan peningkatan usia dan juga peningkatan karier, Kak Akmal lebih sukakan buku-buku yang bersifat motivasi dan juga yang dapat meningkatkan sedikit ilmu pengetahuan agama Kak Akmal. Okey, begitu juga dengan sahabat-sahabat di mana mungkin selera boleh berubah mengikut kepada perkembangan usia anda, ya. Okey, dan di sini Kak Akmal ingin kongsikan salah satu buku kegemaran Kak Akmal, Talian Hayat di Alam Barzah. Okey, kalau ikut muka hadapan buku ini agak menakutkan. Nampak api yang merah ni kan. Tapi jangan khawatir. Okey, kalau ikut perumpamaan bahasa Inggeris, don't judge the book by its cover. Dengan izin, ya, Dewan Bahasa, Kak Akmal minta maaf kerana menyebut dalam bahasa Inggeris. Okey, namun demikian di dalamnya itu tidak menakutkan. InsyaAllah bila kita membaca, itu yang Kak Akmal sebut di awal perkongsian Kak Akmal. Apabila kita membaca muka surat pertama, kedua dan ketiga dan kita rasa seronok dan redha membacanya, insyaAllah keseluruhannya akan menjadi menggembirakan. Okey, semuanya terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Kak Akmal, ya. Okey, dan untuk seterusnya, selain daripada cita rasa buku dan bahan bacaan yang kita pilih, penting juga untuk kita melihat suasana sewaktu kita membaca. Okey, itu amat penting sebenarnya. Bukan setakat kandungan buku tersebut yang perlu menyebabkan kita rasa redha dan gembira untuk membaca, namun demikian persekitaran kita. Okey, apabila kita telah dapat satu buku yang kita suka, di mana kita membaca itu juga memainkan peranan. Okey, menjadi satu faktor untuk kita merasa redha dan gembira untuk membaca. Contoh, ya, bila kita pergi ke sesetengah kafe, Starbucks contohnya, ada kita lihat beberapa pelanggan membaca buku. Ada juga yang membaca di dalam kereta api, ada yang suka membaca di dalam kapal terbang, ada yang suka membaca mungkin di taman, ada yang suka membaca sebelum tidur. Okey, mungkin ada juga yang membaca di waktu senggang, sewaktu dalam pejabat. Okey, sahabat-sahabat semua,
untuk menjadikan aktiviti membaca itu satu amalan dan budaya dalam kehidupan kita, ia tidaklah sesukar yang kita sangkakan. Apabila kita merasa gembira dengan bahan bacaan yang kita baca, buku-buku yang kita baca, insya-Allah ia akan menjadi satu amalan dan budaya dalam kehidupan kita. Dan akak berharap sahabat-sahabat dapat menggalakkan anak-anak, orang yang dikasihi, yang terdekat dengan anda untuk sama-sama mengamalkan budaya membaca. Dan insya-Allah dengan budaya membaca itu akan menambahkan ilmu pengetahuan, akan lebih mematangkan kehidupan kita. Ini sahaja sedikit perkongsian daripada Kak Akmal berdasarkan pengalaman peribadi Kak Akmal, dan semoga anda yang menonton video ini mendapat manfaat daripadanya. Jikalau tak banyak, sedikit pun Kak Akmal bersyukur, alhamdulillah. Dan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka, sekali lagi terima kasih banyak-banyak kerana menjemput Kak Akmal. Okey, jaga diri. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye.